علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Tatkala mana terbujur kaku jenazahnya dan dilunjurkan di barzah itu, lalu tiba-tiba mulut mereka menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalaulah aku diberi peluang untuk aku hidup balik, aku akan lakukan balik setiap amalan-amalan yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah pada mereka itu, wahai malaikat, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kamu hidup kembali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, imam, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur yang Allah telah kurniakan pada kita pada malam yang baik ini. Syukurnya kerana Allah masih lagi memberi peluang pada diri kita untuk kita membetulkan jalan hidup kita, supaya hidup kita ini tidak terseleweng ataupun kita tidak terjauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Paling utama dalam hidup kita ini, supaya kita tidak datang beberapa penyesalan demi penyesalan bila kita lalui pada saat yang mendatang nanti. Para hadirin sekalian, baca ayat yang saya baca sebentar tadi, Allah cerita tentang mengenai bagaimana hidup kita ini, ramai di kalangan kita ini tatkala mana masuk saja di barzakh ataupun masuk saja sampai saat kematian, tiba-tiba datang menyesal pada diri kita ini. Sekarang kita tak rasa penyesalan ini sebab kita masih lagi hidup. Tapi bila kita sampai saat ajal kita, datang satu penyakit dalam kebanyakan diri-diri di kalangan kita. Itu penyakit menyesal. Menyesal saat mana kita diberi peluang oleh Allah untuk hidup di atas dunia, tiba-tiba kita tak mengambil peluang-peluang yang Allah bagi ini untuk kita betulkan jalan hidup kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian tahu, bila kita hidup atas dunia ini, kita bukan hidup untuk di sini saja, tidak. Tetapi Allah jadikan perjalanan hidup kita ini panjang lagi di hadapan kita nanti. Di hadapan kita ini kita akan jumpa sekejap lagi, kita akan jumpa satu alam. Alam yang kita akan mula hidup di alam tersebut. Alam ini dipanggil alam barzakh. Alam yang sentiasa Allah latihkan kita supaya kita ni rasa alam ini. Bila kita rasa alam barzakh ni, tiap malam waktu mana kita sedang tidur, bila kita tidur je, kita melalui satu masa latihan yang Allah jadikan. Kamu akan lalui zaman ataupun masa barzakh.
Barzakh ni waktu mana kita dalam keadaan kita tidur. Kita tidur ni satu latihan Allah jadikan pada kita untuk kita sentiasa rasa dan kita sedar. Satu, bila kita dekat nak tidur, kita sentiasa baca satu doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Doa yang kita biasa baca. Setiap kali mana kita nak tidur je, kita baca doa ni. Dengan nama kamu ya Allah, aku tidur. Bismikallahumma ahya. Dengan nama kamu aku hidup. Wa amut. Dan aku juga akan mati dengan nama kamu ya Allah. Kita pun tidur. Bila kita tidur, kita melalui masa tersebut. Masa dia panggil, roh kita keluar daripada jasad kita. Roh kita ni akan mula melayang daripada badan kita. Tapi nyawa kita masih lagi ada. Allah jadikan demikian. Kemudian lepas pada itu, bangun daripada tidur, kita sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mana dimatikan aku. Setelah mana semalam aku tidur, semalam aku mati. Hujung tu doa kita sebut terus, wa ilaihin nusyur. Kepada kamulah aku akan kembali. Kepada dialah aku akan kembali balik. Ni setiap hari Allah jadikan latihan nak suruh kita ingat. Ingat alam yang ketiga yang kita akan lalui. Depan kita ni ada satu alam yang perlu kita lalui, dipanggil alam barzakh. Lepas pada alam barzakh, kita berakhirkah perjalanan hidup kita? Bila kita mati, berakhirkah dengan barzakh? Tak. Allah jadikan lagi alam, satu lagi alam yang kita kena bangkit balik. Alam yang kita kena bangun balik. Alam itu dipanggil alam mahsyar. Alam yang dikumpulkan balik manusia. Ni alam yang keempat. Bila kita bangun saja daripada kubur kita, masing-masing sibuk tanya, man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita dengar ni waktu mana kita bangun nanti, masing-masing sibuk tanya, siapa yang bangkitkan kita balik daripada tempat pembaringan kita semalam? Tiba-tiba dengan satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Ni saat mana kita bangun, semua bangun, tak ada seorang pun yang tak dibangkitkan balik di hadapan Allah. Malaikat-malaikat mula turun. Malaikat-malaikat mula turun kepung manusia dan juga jin. Bila kepung manusia dan juga jin, Allah mula cabar melalui malaikat. Kepung tu dalam hadis Rasulullah sebut sebanyak 11 kepungan. Malaikat-malaikat ni mula kepung manusia dan juga jin. Waktu mana kepung itu mula ditanya dan dicabar manusia dan juga jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari sekarang, cuba dia lari sekarang. Lari sekarang, aku nak tengok kamu lari sekarang. La tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lari sampai di padang mahsyar Allah itu kecuali orang yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada kita mula bergerak jalan pada mahsyar Allah, berakhirkah perjalanan hidup? Tak lagi. Tak lagi, kita tak berakhir lagi. Lepas pada sebut, kita terus menuju kepada apa dia? Dua keadaan yang kita akan pergi kepada alam ini. Alam apa dia? Alam sa'idun au saqiyun. Alam yang akhir sekali dipanggil alam bahagia, ataupun alam syurga, ataupun alam neraka. Ni alam yang kita kena lalui di hadapan kita ni. Tiga lagi alam yang perlu kita lalui di hadapan kita ni. Alam barzakh, alam mahsyar, dan alam sama ada masuk syurga ataupun dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bila Allah sebut tentang alam syurga, Allah sebut terus, khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila Allah sebut tentang neraka, Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, sengaja saya memulakan perbincangan kita malam ini, saya sebut tentang tiga alam ini, supaya tiga alam ke depan ini, dengan tujuan nak suruh kita dalam pemikiran kita jangan singkat sangat. Jangan kita berfikir cara ringkas, jangan. Berfikir cara jauh. Dalam hidup kita ni kita nampak jauh. Jauh benda yang kita nampak apa dia? Nampak kepada syurga Allah.
Jangan kita nampak dengan dunia ini. Ramai di kalangan kita, bila hidup di atas dunia, dia terperangkap dengan dunia. Dia terpesona dengan dunia. Bila dia terpesona dengan dunia, dia tertinggal untuk dia nak lalui satu alam ataupun alam-alam yang mendatang nanti. Ramai di kalangan kita, bila hidup di atas dunia, dia nampak nak kejar dunia sampai dia tertinggal untuk kejar akhirat. Yang ni yang menyebabkan timbul penyesalan. Datang menyesal dalam hidup kita. Timbul menyesal. Kenapa kita mula menyesal? Kerana kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia ni menyebabkan kita ni akan jatuh menyesal pada diri kita. Kita nak tahu kita ni orang yang sibuk dengan dunia ataupun tidak, kita boleh tengok dalam hidup kita seharian ini. Tak kala mana dengan azan, berkejaran tak kita untuk datang sembahyang berjemaah. Di saat mana kita tahu ada majlis ilmu, ada tak dalam hati kita ni perasaan nak pergi dengar majlis ilmu? Waktu mana saat mana kita orang baca Al-Quran, ada tak kita rasa dalam jiwa kita ni perasaan dengki dan cemburu kita terhadap ayat-ayat bacaan lagu-lagu yang dibacakan melalui ayat Al-Quran Karim tadi? Kalau kita ada perkara demikian, tanda kita ni nak hidup di akhirat. Orang yang dalam jiwa dia tak ada perasaan dengar je azan, tak ada rasa terhadap nak pergi sembahyang. Bila orang baca Quran, tak ada rasa dalam diri dia tu untuk nak melagukan ayat-ayat Al-Quran Karim. Belum pun nak hafal Al-Quran dalam tu badan dia. Ataupun tak ada rasa pada diri dia nak baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim sebagaimana dibacakan oleh orang-orang yang merdu suara dia. Orang ni, waktu mana saat dia menghadap depan Allah, pasti dia akan timbul penyesalan. Bila kita akan menyesal dalam hidup kita? Allah mula cerita dalam Al-Quran Karim, ada 2-3 tempat yang kita akan mula menyesal dalam hidup. Kali yang pertama kita akan mula menyesal bila? Bila mula kita, hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka saat mana kita mula nampak malaikat-malaikat mula turun, berduyun-duyun, mula berdiri di hadapan muka kita. Malaikat mula bagi salam bagi mukmin. Malaikat tak bagi salam bagi orang yang tidak mukmin. Bila malaikat berdiri saja depan muka kita, mula malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki untuk diri kamu, sudah tidak ada. Aku cari, dah tak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar saja daripada jasad ini, timbul terus menyesal. Timbul terus penyesalan. Ni kali yang pertama menyesal. Allah rakam perkataan manusia yang mulut dia yang disebut dalam Al-Quran cerita tentang penyesalan ini. Bila nampak saja malaikat mula berdiri, malaikat sebut keluar. Roh, wahai roh, sila keluar. Lalu waktu mana sebut saja begitu, mulut-mulut ni sebut kali yang pertama, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Malaikat boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Disebut pada malaikat, jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap malaikat, jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa, sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Harta saya banyak ni, segala benda yang ada pada diri saya sekarang ni banyak ni, yang saya kumpul tak sempat nak bersedekah. Sekarang juga saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin, sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab pada orang macam ni. Allah kata, malaikat jawab pada orang yang dekat nak mati ni, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh ajal bila sampai masa di kalangan kami. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang kalau sekiranya ditangguhkan kematian dalam kehidupan kamu. Kebanyakan mulut-mulut manusia ni akan sebut macam tu. Orang yang meninggal dunia ni, kebanyakan sebelum daripada kita yang meninggal dunia ni, dia sebut demikian. Dia sebut, malaikat tangguh kejap malaikat, jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati ni terulang-ulang dalam hidup mereka semua. Imam Ghazali, dia cerita ada seorang raja yang agung, raja yang hebat, raja yang sombong. Imam Ghazali cerita ada seorang raja yang sombong. Bagaimana Allah nak matikan dia ni dengan kesombongan dia. Satu hari dia sebut pada menteri dia. Dia sebut pada menteri dia, lama dah better ni tak ziarah rakyat, better dia sebut. Dia cerita ni, saya nak sebutnya cerita ni biasa saya sebut di mana-mana.
Ada manusia ni yang hidup demikian. Dia sebut pada rakyat dia, lama dah kita tak ziarah, jom kita pergi ziarah. Menteri dia jawab, jom kita pergi ziarah tuanku, kita akan siapkan semua perjalanan tuanku. Bila begitu hari yang ditetapkan, Imam Ghazali cerita, raja ni bersiap. Datang dayang, mula pakaikan pakaian untuk dia. Pakai selai, dia ambil pakaian tu dicampak. Bila dia ambil pakaian dia campak, selai 2-3 helai, sampai dia rasa puas hati sungguh pakaian tersebut, baru dia mula pakai. Nak sebutnya hebat dan kayanya dia, sombongnya dia. Bila dia keluar saja daripada istana dia, mula dibawakan kuda pada dia. Bawa kuda yang pertama tak selesa, bawa kuda kedua tak selesa, bawa sampai dia rasa selesa, baru dia naik. Sombong raja tersebut. Bila dia naik saja, jalan rakyat-rakyat mula sembah. Rakyat-rakyat mula sembah pada dia. Bila sembah seorang-seorang sembah ni, suka dia dengan sembahan rakyat dia. Dia berjalan sampai petang. Bila petang dia melalui satu kawasan kampung yang jauh terpencil ke dalam. Bila dia lalui saja kampung tersebut, tiba-tiba dia tengok ada seorang tua yang berada di bawah sepohon pokok. Orang tua sandar bawah pokok. Tengok dia lalu, orang tua tu tak bangun. Orang tua tu sandar. Tengok dia lalu tu, orang tua tu pandang pada dia. Lalu orang tua tu panggil dia, tuanku, turun kejap, mari nak cakap sikit, dia sebut. Tuanku, turun kejap, mari nak cakap sikit. Dia terhenti. Bila dia terhenti, Imam Ghazali cerita dia terhenti tu, terkejut. Menteri-menteri dia pun terkejut. Lalu dia sebut, siapa nak cakap dengan saya? Kamu nak cakap dengan saya ke, ataupun saya nak cakap dengan kamu? Kalau kamu nak cakap dengan saya, kamu datang menghadap depan saya sekarang. Rakyat, orang tua tu dia sebut, tak kisah siapa yang nak cakap, yang penting kamu turun ataupun saya datang tempat kamu. Menteri-menteri ni bagi tahu pada raja, tuanku, kita tangkap ya orang tua ni dia. Kurang ajar sikit ni, kurang ajar. Ada ke sambil dia duduk begitu, dia boleh panggil tuanku? Dia ingat ke tuanku ni siapa? Kata menteri-menteri pengampu ni dipanggil. Menteri-menteri ni semua kita tangkap orang tua ni. Raja tu kata jangan, kita layan orang tua ni, kita tengok sikit. Dia kata tak apalah, saya turun. Dia pun turun. Bila turun jalan dekat, orang tua tu bingkah bangun, diri terus. Orang tua tu sebut, mari sini sikit tuanku, mari dekat-dekat sikit. Saya nak bisik dekat telinga tuanku. Dia pun unduh, tak perlu bisik. Nak sebut je sekarang. Tak. Sekarang saya nak bisik. Tuanku mari sikit telinga. Mari telinga tu nak bisik. Dia pun tunduk kepala. Bila dia tunduk saja kepala, dia pergi dekat dengan telinga orang tua tu. Orang tua tu bisik, aku malaikat maut, dia sebut. Bila sebut aku malaikat maut, terundur raja tu. Raja ni terundur terus. Dia sebut terus, Jangan cabut lagi nyawa aku. Sekejap, aku nak balik semula ke istana. Aku nak bagi tahu pada isteri aku. Aku nak bagi tahu pada anak-anak aku. Aku nak menghadap depan Allah. Malaikat jawab, orang tua yang menyamar, malaikat yang menyamar menjadi orang tua tadi disebut, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah ajal bila sampai masa pada seorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang kalau sekiranya ditangguh saat kematian pada kamu. Lalu digentak nyawa orang tua raja tersebut. Jatuh terkulai raja tersebut. Rebah terkulai. Di saat mana terkulai saja, lalu menjadi bagaikan daun kayu yang kering, yang tak ada nilai sesen pun di saat tersebut. Tapi lepas pada ni jangan pula tengok orang tua ingat malaikat maut tu. Cuma nak sebutnya di kalangan kitanya, jangan sampai saat ini, sampai saat kesombongan dalam hidup. Hidup kita ni jangan rasa sombong demikian. Sampai peringkat bila saja malaikat maut mula berdiri, malaikat maut akan sebut demikian. Tak ada masa dah pada diri kamu. Bila tak ada masa ni, malaikat mula masuk. Bila malaikat mula masuk ni, malaikat akan isyar terus. Wajaat sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Mari dah masa saat yang disebut dengan sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa
yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Atas dunia ni lari daripada mana? Lari daripada mati je. Dalam hidup kita ni, sepanjang kita hidup ni, ramai mana di kalangan kita ni sibuk lari daripada mati. Makan pil, jangan bagi mati. Dalam hidup ni, di kalangan kita ni, pagi-pagi jogging. Yang jogging-jogging tu, cuba kita tanya yang jogging-jogging, lari daripada apa? Dia jawab, lari daripada mati. Hidup ni lari daripada mati je. Bila sampai saat kematian, malaikat sebut, wajaat sakratul mauti bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Mari dah masa saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila masuk saja malaikat ni mula degu-degu masuk. Duyun-duyun masuk malaikat ni terus ke hujung kaki. Bila terus ke hujung kaki tu, sampai di hujung kaki tu, sampai di hujung kaki, mula ditarik. Tarik tu saat yang kita melalui saat yang menjadi keliru. Benda apa yang berlaku ni? Kebanyakan orang jadi keliru. Benda apa yang berlaku ni? Pelik. Rasa nak terkencing, rasa nak terbuang air besar, rasa sakit yang amat sangat. Yang ni dipanggil sakarat. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Bila start daripada tarik daripada hujung kaki dahulu, tarik daripada hujung kaki ni, roh ni pegang segala daging-daging kita, pegang segala tulang melulang kita ni, malaikat getak, malaikat tarik itu sakit tak boleh nak dibayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Sakit bagaimana saat tersebut ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Campak ke pohon duri, melekat di pohon duri itu, digentak turun ke bawah. Sakit bagaimana saat tersebut? Rasulullah kata, bagaikan disiap. Yang disebut dengan kulit-kulit kamu ni disiap. Bila disiap kulit kamu, diheret di atas kapas yang basah, diheret di atas bara api yang panas, bunyi sah bunyi. Sakit tak boleh nak bayar. Ditanya lagi, Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seringan-ringan orang yang kena saat sakarat ini, dia rasa bagaikan dilibah di tengkuk dia sebanyak 300 libasan mata pedang. Ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, sakit saat tersebut, Rasulullah kata, kalau kamu boleh tanya ibu-ibu kamu saat mana dia melahirkan zuriat, kamu tanya dia, waktu mana dia menegan nak keluar tu, zuriat ni peluh atas dahi ni, peluh atas dahi, tergoncang-goncang tangan, sakit sungguh, tak boleh nak dibayang sakitnya saat mana nak keluarkan zuriat itu. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian yang tak dibayang. Waktu mana nak keluarkan zuriat ni pun keluar dah najis kat punggung ni sini. Nak sebutnya bagaimana sakitnya. 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Saat mana melahirkan zuriat itu, kita rasa sakit. Yang ni pun jauh lebih sakit waktu mana menghadap depan Allah. Tarik daripada hujung kaki tu, bila tarik naik sampai ke lutut. Bila tarik naik sampai ke lutut ni, naik sampai ke lutut ni, syaitan pula ada pujuk. Syaitan sebut, jangan taubat lagi dah, jangan taubat lagi. Jangan kamu cepat taubat ni, kamu tak ada benda ni, tak berlaku apa-apa ni, relax. Relax dulu, kamu tenang dulu. Kalau kamu taubat, cepat roh kamu keluar daripada jasad kamu. Kamu jangan taubat. Ramai orang kita tak taubat. Padahal kalau dia nak taubat di hujung kaki tu, Allah terima lagi taubat. Ramai mana di kalangan kita biarkan, tak payah taubat, dah syaitan pujuk. Sekarang ni pun dalam hidup kita ni, ramai mana orang kena pujuk oleh syaitan, tak taubat-taubat dalam hidup ni. Dia tahu dah yang dia buat tu dosa, dia tahu dah benda yang dia buat tu benda yang dilarang oleh Allah, tapi dia biar juga. Kalau kita tanya kenapa, nanti tua-tua nanti taubatlah dia. Yang dah tua tu kita tanya, sekarang dah tua dah, kenapa tak taubat? Dia kata baru nak tua, bukan tua dia sebut. Baru nak tua baru. Mana nak taubat pun? Dalam hidup kita ni, ada kita rasa nak taubat. Mari perasaan diri kita ni
sayu, sedih, nak mengalir mata, rasa takut dengan dalam hidup kita, dengan dosa-dosa kita? Tak, ramai mana di kalangan kita, tak apa ni sentiasa ada dalam hidup. Tak apa, kalau kita mati nanti, ramai budak-budak tahfiz dalam baca Quran sebut, kalau aku mati nanti, tak apa, ada orang yang tolong usung untuk ke bumi jenazah aku. Ni syaitan buat. Syaitan pujuk-pujuk. Dekat nak mati itu lagi syaitan pujuk. Syaitan pujuk, jangan taubat lagi. Relax dulu. Ni baru bawah baru ni. Syaitan sebut, kalau kamu taubat, laju roh kamu akan keluar daripada tubuh badan kamu. Tahan tu sampai pada lutut. Malaikat tarik tu sampai pada lutut. Bunyi dah. Segala anggota badan kita dah mula bagi salam. Assalamualaikum. Kita akan pisah. Kita akan berjumpa di akhirat. Setiap ruah-ruah kita ni, Rasulullah sebut, dah mula bagi salam dah. Bagi salam di antara satu sama lain. Assalamualaikum. Kita akan pisah. Kita akan berjumpa di akhirat. Naik. Tengah naik itu. Daripada lutut tu naik. Naik. Sampai ke pinggang. Bila sampai ke pinggang ni, tiba-tiba rasa sejuk di pusat kita. Sejuk yang amat sangat. Sejuk ni rasa macam mana saat tersebut? Ulama-ulama sebut rasa macam kita main air batu. Waktu mana kita main ais ni, kita celup jari kita ni, rasa sejuk sengat habis badan kita ni. Rasa bila kita tarik tangan kita ni, nekat ais tersebut, melekat di tangan-tangan kita. Sejuk yang amat sangat di pusat. Bila sejuk tersebut, tiba-tiba turun mula. Dia turun balik. Roh ni turun ke bawah. Tengah turun tu syaitan kata, aku dah kata dah, tak mati. Tak mati. Tengok ni, dia turun mula ni. Dia turun semula ni. Tengah turun ke bawah ni. Tengah turun tu. Syaitan kata, relax. Tahan. Syaitan sebut, bertahan. Dia tengah turun tu, dia tengah turun mula. Tengah turun. Tiba-tiba masuk malaikat kumpulan yang ketiga, masuk retak tarik. Zup, tarik tu naik terus sampai ke halkum. Zup, sampai di halkum, tergamam terus, terkejut. Allah mati dia sebut. Bila sebut mati tu, mulut dia sebut lalu. Allah rakam kali yang kedua menyesal. Kali kedua menyesal mari. Buk sampai di halqam tu, dia sebut lalu, qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah, dia sebut. Sekarang juga aku taubat ya Allah, dia sebut. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at. Tak dianggap taubat bila hidup ni buat benda yang jahat. Sepanjang kamu hidup buat benda yang jahat, hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sehinggalah roh kamu sampai di halqum, tiba-tiba mulut kamu sebut, inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Malaikat turun lalu. Malaikat sebut, kalla, hidup ni jangan gitu, katanya malaikat. Hidup ni jangan gitu. Idza balagatit taraqi, ketika mana digentak roh kamu ni sampai di halqum. Waktu mana sampai di halqum, mulut kamu sebut, wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu saat ini? Ni sampai di halqum ni, malaikat tanya terus, wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Wa dhanna annahu al-firaq. Mau perasan mati dah aku. Mati dah. Bila sebut perasaan tu mati tu, wal taffatis saq bis-saq. Mata ni terbeliak. Tengok kanan, tengok kiri. Mati aku disebut. Mati tu start daripada halqam tu, orang mukmin mulut dia sebut terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya hadir malam ni akan sebut demikian insya-Allah. Kita berdoa pada Allah biar kita dapat peluang demikian. Bila sampai di halqam ni, jangan berhenti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tolong sebut dekat dengan orang nak mati tu, ulang sebut la ilaha illallah pada orang dekat nak mati. Sebut, Rasulullah sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang dekat nak mati ni,
kamu ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar dia sebut. Bila dia sebut la ilaha illallah, kamu jangan cakap benda yang lain lagi, diam lepas pada sebut. Orang yang tidak mukmin, bila siapa di halqum saja, dia bunyi satu benda yang patah, kup sekali tersebut, pup sembuh terus, naik sampai ke atas ni, kecil keluar daripada mata dia, roh dia daripada mata dia, bulak mata tengok. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah kecil bekas air tersebut. Rasulullah kata, roh yang tidak mukmin, roh orang zalim, orang munafik, orang kafir, bila keluar daripada jasad dia tersebut, kecil keluar tu, bau busuk sebusuk-busuk ni, kata Rasulullah. Bau busuk ni masuk dalam bekas yang warna hitam. Bau busuk ni, malaikat ni masing-masing sambil tarik roh keluar ni, tengah tarik tu, malaikat ni empuk dalam keadaan yang malaikat katok roh ni, malaikat sebut pergi mapuh namu, hidup jahat, mapuh pun jahat, kata malaikat ni cela setiap roh yang keluar dalam keadaan yang roh yang tak beriman pada Allah. Manakala roh orang mukmin bila keluar aja, malaikat ni saling sambut menyambut, ambil minyak kasturi daripada syurga Allah, sapu roh tersebut, bau wangi semerbak ni. Rasulullah kata dua makhluk je yang tak bang, makhluk jin dan juga manusia. Hak lain ni semua bang semua. Bila keluar saja, masuk dalam bekas yang cantik ni, tutup saja, roh orang mukmin naik menghadap depan Allah, naik langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapa kau ni? Roh siapa ni? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan. Katanya penjaga langit yang pertama, butung dia hidup dalam keadaan soleh, mati dalam keadaan soleh. Naik langit yang kedua, langit yang ketujuh, sampai langit yang ketujuh, semua puji bagi Allah. Roh ni orang yang bersoleh, roh yang baik, menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin, disebut demikian. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah. Bila sebut syurga Illiyin, turun roh, cacang terus di hujung kepala masing-masing, diri terus di hujung kepala masing-masing. Nampak terus. Ni bagi orang mukmin. Roh yang tidak mukmin, naik langit yang pertama kena supah, naik langit yang kedua kena supah, sampai menghadap depan Allah. Bila menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam neraka Sijjin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka Sijjin, habis tak ada manfaat langsung hidup, tak ada guna langsung hidup ni tak ada manfaat. Bila Allah sebut tentukan dia dalam neraka Sijjin, sebut neraka Sijjin tu turun terus, cacang terus di hujung kepala, diri terus di hujung kepala masing-masing. Nampak terus. Kita nampak orang waksa tersebut, orang mukmin ni, dia akan mula dia rasa terus, dia akan sibuk, cepat-cepat kamu hantar ke kuburan, kerana aku tak sabar nak masuk dalam syurga Allah. Cepat, katanya orang mukmin. Mana kalau orang tak mukmin ni, tiap kali mana orang buka muka dia tanya, kenapa kamu buka muka aku? Kamu buka muka aku ni kenapa? Bila orang nak mandi jenazah dia tanya, kenapa kamu nak mandi jenazah aku? Kamu nak hantar aku ke mana? Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita, kita rasa saat mana orang usung jenazah kita, kita rasa saat mana orang mula nak semayang jenazah kita. Kita nampak berapa orang yang datang nak semayang jenazah kita, kita rasa semua. Dalam keadaan orang usung jenazah kita ni, sampai ke kubur. Bila orang usung jenazah kita sampai ke kubur ni, kita nampak siapa saja jenazah kita di kubur ni, kita nampak terus cacang dua orang malaikat dalam kubur kita. Malaikat muka dan nakir warna hitam kebiru-biruan mula berada di hujung kaki kita dalam kubur kita. Orang angkat je jenazah kita ni, angkat je jenazah kita nak turun dalam kubur tu. Waktu mana angkat jenazah kita nak turun dalam kubur tu, rasa terus dah kali yang pertama dalam hidup dia panggil himpitan kubur yang akan berlaku di kalangan kita. Angkat je jenazah tu nak turun tu dalam kubur tu, pum terus dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata itu dinamakan dengan ad-darat.
Rasulullah sebut, kalau sekiranya ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada ad-darar, nescaya bayi-bayi itu akan terlepas daripada ad-darar. Bayi ni kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya bayi-bayi itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas. Bayi pun kena. Himpitan kubur ni himpitan kubur, bukan azab kubur. Himpitan kubur. Mula-mula turun, kena dah himpitan kubur. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Disebut Sa'ad bin Mu'az, waktu mana diturunkan ke jenazah dia, Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Rasulullah, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, tiap para malaikat Allah, nangis para malaikat Allah. Waktu mana jenazah dia diiring sampai ke kubur, diiringi seramai lebih kurang 70,000 para malaikat Allah. Turun je, ambil jenazah Sa'ad tu, turun. Waktu mana turun tu kena sekali. Pum sekali itu Rasulullah kata, jadi halus selai rambut dengan Rasulullah. Halus selai rambut. Kemudian kembang balik. Sekali yang kena. Sekali kena tersebut Rasulullah kata, kena sekali itu pun padanlah sampai nampak selai rambut. Bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, tanya pada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur ya Rasulullah? Kena juga kena himpitan kubur. Rasulullah jawab, kerana dia tak bersih air kencing dia. Tak bersih air kencing. Tanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa dengan Sa'ad bin Mu'az? Lalu jawabnya keluarga Sa'ad bin Mu'az, kerana Rasulullah bagi tahu pada kami, dia tak bersih air kencing dia. Tak bersih air kencing dia, yang menyebabkan dia kena himpitan kubur tersebut. Lalu ditanya lagi keluarga dia, macam mana dia boleh tak bersih air kencing dia? Lalu keluarga dia sebut, saat mana dia pulang daripada permusafiran sekali, Sa'ad bin Mu'az kencing sambil berdiri. Dia kencing sambil berdiri. Saat itulah, kerana itulah sekali dalam perjalanan hidup dia kena himpitan kubur kerana tersebut. Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az. Lalu ulama-ulama bincang perkara demikian. Sekali je kencing sambil berdiri. Kita dia berapa kali dah kencing sambil berdiri? Sama-sama dalam hidup. Tu kencing sambil berdiri. Hak kena kencing, dia panggil. Kencing sampai hari ni 10 bulan dah kena kencing. Nak sebutnya bagaimana kitanya kencing ni, nak gambarkan kena himpitan kubur ini semua. Dan nak sebut gambaran, Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, Rasulullah sebut nescaya Fatimah binti Asad boleh terlepas daripada himpitan kubur. Fatimah binti Asad pun tak terlepas. Bila turun saja jenazah ni, hadap aja muka ke kiblat. Hadap muka ke kiblat aja. Buka muka dia, buka ke tak buka ke, bau tanah depan muka kita. Kita nak bau tanah depan muka ni, dengar suara bawah telinga kita ni, dengar terus suara bawah telinga kita. Bawah telinga terdengar, sebut terus, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Hadap aja muka ke kiblat. Tengah hadap muka ke kiblat tu, tutup liang lahat. Tutup saja liang lahat tu, bunyi tanah ni tan turun. Orang tengah betul lagi jenazah kita ni, gerak dah malaikat muka dan laki hujung kaki. Gerak tu lalu dah. Bila dalam keadaan nadak saja muka ke kiblat tu, kemudian orang tutup sandar tanah-tanah ni, kemudian siap akan tutup saja, bunyi tanah mula turun. Tengah-tengah tanah tengah turun tu, sampai parah lutut je. Disebut dalam satu riwayat kata, tanah di ke bumi sampai parah lutut, cacang dah malaikat depan muka kita. Cacang dah, bunyi tum tanah tengah kemah tu, bunyi tanah tengah kemah tu, diri dah malaikat diri dah depan muka. Mula halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita. Tiba-tiba kali yang ketiga timbul penyesalan dalam hidup. Mula sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Malaikat, wilah peluang untuk aku hidup balik. Malaikat disebut. Malaikat bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik. Malaikat, kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu. Malaikat,
Aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Mereka jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hamba nak sebut pada jemaah, pelik kan orang kita ni, bila masuk dalam kubur baru nak hidup. Waktu mana hidup, dia tak cadang untuk dia mati. Bila dia masuk dalam kubur tiba-tiba nak hidup. Kenapa nak hidup? Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin bila masuk dalam kubur, mereka mula tanya, "Ma rabbuka?" Ma rabbuka tu nganga mulut dia. Ada orang mukmin bila sebut "Ma rabbuka", masuk terus, roh ni masuk. Roh ni masuk, dia jawab terlalu. Dia jawab terus, "Allahu Rabbi", dia jawab. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Bila jawab Allahu Rabbi, kubur ni jadi besar tu. Kubur ni jadi besar tu. Ada orang mukmin bila tanya "Ma rabbuka", nganga mulut, tak boleh nak jawab. Terkejut. "Ma rabbuka", ni terkejut ni. Rasulullah sebut pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tu takut yang amat sangat. Rasulullah kata, kalaulah orang yang hidup atas dunia dengar pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, bunyi yang hujung dia tu kabul, "Ma rabbuka", hujung tu bunyi dengung dia tu, manusia dan jin yang ada atas dunia ni pensah habis mati. Takutnya saat mana dengar suara tu. Kejut tu tanya "Ma rabbuka", tu nganga mulut, tak boleh jawab. Bila tanya soalan kedua, "Ma rabbuka", ulang kali yang kedua, bunyi kak, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Nak jawab tapi tak boleh jawab. Tak. Campur dengan takut dengan nak jawab. Campur dengan takut nak jawab. Bila tanya "Ma rabbuka" kali yang tiga tu, dia jawab lalu Allahu Rabbi, dia sebut. Allahu Rabbi, kubur ni jadi besar. Kubur ni jadi besar tu. Jadi besar tu. Mereka tanya lagi, "Wa man hadzal rajul?" Siapa lelaki ni dalam hidup kamu? "Wa ma nabiyyuka?" Nabi kamu ni siapa dalam hidup kamu? Bila tanya saja kita jawab terus, "Muhammad nabiyyi." Muhammad nabi aku. Dia jawab. Kubur ni membesar. Kubur ni besar. Seluas mana? Rasulullah kata seluas lebih kurang 70 hasta. Sama dengan 240 kaki. Dalam satu riwayat yang lain kata kubur ni jadi luas sejauh mata memandang. Waktu mana kubur ni semakin luas, tarik malaikat ni heret jenazah, sandar di dinding kubur. Sandar di dinding kubur ni, meluruk kain ni turun meluruk kain ni. Bila turun kain ni, dia tengok je, tiba-tiba kubur berubah jadi warna hijau. Kubur berubah jadi warna hijau, rupuk mula tumbuh rupuk daripada syurga Allah. Bau wangi semerbak, bau cantik terus, macam pemandangan taman-taman yang indah. Dia nampak saja begitu, dia tanya malaikat tanya balik dia. Dia tanya malaikat ni kubur berubah jadi warna hijau ni kenapa? Kemudian ni malaikat rumput-rumput tumbuh yang panjang ni apa? Malaikat tanya balik, Allah suruh tanya kamu, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Dia jawab, tak nak. Tak ada seorang pun yang mati masuk dalam kubur kata nak hidup balik, kecuali orang mati syahid. Bila orang mukmin bila masuk dalam kubur, tak ada seorang pun sebut nak hidup balik. Bila tanya kenapa tak nak hidup balik, sakit mati itu terbawa-bawa sampai dalam kubur. Terbawa-bawa sampai dalam kubur, tak nak, sakit. Hidup atas dunia ni penjara. Orang mukmin hidup atas dunia ni letih hidup atas dunia. Bila masuk dalam kubur, mula berehat daripada kepenatan hidup. Hidup kita ni kan, kita buat amal ibadah ni semua letih kan. Kita semayang letih, puasa kita letih, ni dengar ceramah ni pun letih, molek dengar ceramah lalu pula tabun derma lagi letih ni. Nak sebutnya letihnya kita. Bila kita berehat, bila kita masuk kubur, kita berehat daripada kepenatan dunia. Bila masuk kubur, mereka tanya, nak hidup balik atas dunia? Tak nak hidup. Mereka, ni kubur jadi warna hijau ni kenapa?
Ni cantik je ni, dengan rumput-rumput comel ni. Mari mana ni malaikat? Malaikat jawab terus. Malaikat kata, inilah daripada tahajud yang kamu bangun waktu mana kamu hidup dahulu. Kamu rajin bangun tahajud malam-malam. Ni kubur kamu jadi indah ni kerana tahajud yang kamu bangun. Kamu tak pernah tinggal tahajud atas dunia dahulu. Malaikat sebut demikian. Ni saya nak sebut ni pada ayah-ayah yang umur 60 tahun ke atas, ibu-ibu yang umur 60 tahun ke atas, jangan tinggal sembahyang tahajud malam-malam. Jangan tertinggal. Rugi kita. Kalau tertinggal kita tahajud, kita nak siap comel-comel dalam kubur kita ni payah. Nak jadi cantik kubur kita. Malaikat tanya nak hidup. Tak nak hidup. Habis itu dalam ayat Quran Karim Allah cerita ni, ada golongan manusia nak hidup balik ni kenapa? Tiba-tiba nak hidup balik. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Bila disebut amalan soleh, tanda apa dia? Tanda dia ni orang Islam ni. Ni orang Islam ni, tapi dia mati dalam keadaan tak bersiap menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang tak bersiap ni? Jemaah sekalian, orang yang tak bercadang untuk mati menghadap depan Allah ni, ulama-ulama sebut ada 3 kelompok. 3 kelompok yang tak bersiap. Masuk dalam kubur dalam keadaan tak bersiap. Orang Islam tapi tak bersiap. Siapa 3 kelompok ni? Jangan kita masuk dalam 3 kelompok ni. Jangan salah masuk. Kelompok yang pertama Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri. Dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Orang kita dengar buat khianat pada diri sendiri. Kita tak sedar je. Kita buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dengar azan dia tak datang sembahyang berjemaah, dia buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang tahu ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak hadir majlis ilmu, dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dia tak buat khianat pada ustaz, dia tak buat khianat pada tok imam. Kalau dengar azan, saat mana dengar azan, orang tengah azan, siap je azan, tiba-tiba tak mari sembahyang, tak mari sembahyang berjemaah, dia tak buat khianat pada tok imam, dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dia tak boleh sebut padam muka tok imam aku tak pergi, dia sebut. Dia tak boleh jawab demikian. Dia kena jawab padam muka aku tak pergi. Kena sebut demikian. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang ada peluang untuk dia bersedekah, tiba-tiba dia tak bersedekah, dia buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang ada alim ulama di sekitar dia, dia hidup dengan alim ulama, tiba-tiba dia tak tumpang ilmu alim ulama tersebut, dia mati masuk dalam kubur, dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Hamba pernah sebut sini dulu, orang yang buat zalim pada diri sendiri siapa? Orang yang tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni, dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Dia masuk dalam kubur, sah-sah dia tak lepas menghadap depan Allah nanti. Dia buat khianat pada diri sendiri. Hamba nak ulang banyak kali ni, di kalangan kita ni, jangan ada di kalangan seorang pun di kalangan orang kawasan ni yang mati masuk dalam kubur dalam keadaan tak boleh baca Quran. Jangan ada. Siapa yang tak boleh baca Quran, dia mati masuk dalam kubur dalam keadaan tak boleh baca Quran, confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya tu, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Qalu fima kuntum. Malaikat tanya terus, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati dalam keadaan tak boleh baca Quran? Kenapa? Qalu fima kuntum. Dia jawab terus. Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Allah sebut, dia jawab pada malaikat. Malaikat bagi tahu pada Allah, aku ni orang lemah atas dunia. Tak ada malaikat. Sibuk atas dunia ni, sibuk banyak lajak kerja. Banyak kerja ni tak ada nak bersiap untuk menghadap depan Allah. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi yang Allah buat itu sempit sangat ke kamu? Tidak, Allah buat bumi ni luah dalam hidupmu. Masa yang kamu ada pun banyak dalam hidup kamu. Fatuhajiru fiha. Kenapa kamu tak berhijrah waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu? Mereka tanya terus. Waktu atas dunia dulu tak pergi jumpa ke AJK Masjid, bagi tahu pada AJK Masjid yang kamu tak boleh baca Quran. Sebab tu saya sebut banyak kali mana-mana apa,
Kalau boleh AJK masjid, tolong senarak ahli qaryah yang boleh baca Quran dan ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Umum kita. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolong senarak nama. Bagi nama, bagi nombor telefon tu. Yang dah boleh baca Quran, tolong bagi nama, tolong bagi nombor telefon. Biar kita boleh jumpakan dua kelompok ni. Yang tak boleh baca Quran, jumpa yang boleh baca Quran. Yang boleh baca Quran, tolong ajar yang tak boleh baca Quran. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan diajar orang lain pula membaca Al-Quran kan. Kita jangan malulah. Pergi jumpa dengan Tok Imam, jumpa dengan AJK masjid. Tuan, saya tak boleh baca Quran. Saya takut kalau saya mati, saya tak boleh baca Quran. AJK masjid pula jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab gitu, jangan. Biar kita ni, biar boleh belaka baca Quran. Hidup ni jangan buat zalim pada diri sendiri. Ada orang yang hidup, dia buat khianat pada diri sendiri. Dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah, tapi dia tak buat juga benda yang disuruh oleh Allah. Ada kan orang kita ni, kalau kita jumpa dengan setengah-setengah ibu tu, dia sebut, dia bagi tahu, Ustaz, anak saya ni juruh Ustaz. Juruh Ustaz, nipu dak, puas apa dia? Nipu dak, kemudian hidup ni curi dak, zina dak, minum arak dak, mayam pun dak, puasa pun dak dia. Hidup sebedak dia. Dak belaka dalam hidup. Yang ni pun ada juga penyakit. Dalam hidup ni jangan gitu. Kalau kamu tak mencuri, kamu kena jaga solat. Ni kalau tidak, mun jadi orang zalim pada diri kamu sendiri. Mati dalam keadaan zalim. Masuk dalam kubur, mereka sebut terus. Faulaika ma'wahum jahannam. Tepatmu Allah cadang dah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat. Ya Allah sedia. Masuk dalam kubur tu disebut terus malaikat. Malaikat, wilah peluang untuk aku hidup balik, malaikat disebut. Ni kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua yang disebut oleh para alim ulama dasar pada tafsir Al-Quran Karim, sebut kumpulan yang kedua masuk nak hidup balik ni siapa dia? Orang yang hidup lawan perintah Allah. Atas dunia ni lawan. Kita tanya, kamu ni orang Islam ke? Islam. Habis tu, yang kamu tak tutup aurat ni kenapa? Aku belum sampai seruan lagi, dia jawab. Ada orang demikian. Tak semayang. Kita tanya, mu orang Islam ke? Islam. Lepas tu tak semayang? Ikut aku. Dan kata, mu duli apa dengan aku? Dia marah pada kita. Kita kata tak boleh. Orang Islam kena ingat pada sama-sama orang Islam. Tak sah. Dia sebut, mu tak payah peduli pada aku. Kubur aku, kubur kamu. Kita jawab, iyalah. Kubur aku, kubur kamu. Masalahnya bila mati, kubur mu duduk sebelah kubur aku. Dia sebut demikian. Dengung aku dalam kubur. Nak sebutnya, kita nak, ada orang yang hidup ni, dia lawan perintah Allah. Lawan. Tak semayang, tak puasa, tapi dia orang Islam. Yang peliknya, yang dia lawan tu, lagi dia tak semayang, lagi banyak rezeki dia. Lagi dia tak tutup aurat, lagi jumpa jodoh. Ada je jodoh dalam hidup dia. Dia tutup aurat pun tak. Tapi kita dengar dia cerita hidup dia, nikah cerah hidup dia. Ada je jodoh dalam hidup dia. Kita ni puas mandi bunga, tak jumpa bunga dia. Nak sebutnya, ada orang yang hidup demikian. Allah jadikan dalam hidup dia, Allah buka segala nikmat untuk dia. Allah sebut dalam Quran, falamma nasu ma zukiru bi. Ketika mana kamu mula lupa segala peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Ingat betul-betul Kalau kita nyanyi, suara kita merdu. Baca Quran, suara tak sedap terus. Tanda Allah sedang uji pada diri kita. Kita di kalau nyanyi, kalau karaoke, sedap lalu suara. Suara azan je, tak ada suara terus. Tanda Allah sedang istidraj kami. Hati-hati dalam hidup. Bila Allah istidraj, ramai kena istidraj di kalangan kita. Kita buat benda yang dilarang oleh Allah, tak kena gapo-gapo, tak kena benda apa pun dalam hidup kita. Bila kita buat, tak semayang tapi kita sehat, tak tutup aurat tapi kita ni semakin rasa segar dalam hidup.
kita ni menyaga, semakin kaya, zakat tak pernah keluar dalam hidup kita. Tapi kita ni semakin senang. Dah, Allah kata bukan nikmat tu. Kalau kamu dapat yang tu, kamu sedang dinikmah oleh Allah. Kamu dapat kecelakaan dalam hidup kamu. Celaka bila? Dalam hidup kita. Kerana Allah sedang istidraj. Allah bagi. Tengah-tengah Allah bagi tu. Hatta iza farihu bima utu. Sampai bila? Sampai kamu rasa suka sungguh dengan nikmat yang aku bagi pada kamu. Tengah-tengah Allah bagi dalam nikmat dalam hidup kamu tersebut, akhaznahum baghtatan. Aku getak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Waktu mana Allah tarik nyawa dalam keadaan mengejut, fa izahum mublisun, dia masuk dalam kubur, terkejut, tercengang-cengang, dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kumpulan yang kedua. Bila dia masuk dalam kubur, kumpulan kedua ni, dia akan sebut terus. Malaikat suruh ada Allah, aku nak hidup mula. Aku nak hidup balik, malaikat dia suruh. Ni kumpulan yang kedua. Dan jangan jadi kumpulan yang ketiga. Yang ketiga ni, masuk dalam kubur. Hamba ingat lagi ni waktu mana belajar dekat Mesir tu. Pensyarah waktu mana cerita kumpulan ketiga ni, dia menangis. Menangis dulu. Menangis sak dia menangis. Dia kata boleh jadi kumpulan yang ketiga ni kita kot, dia sebut. Siapa? Orang yang ketiga ni Allah cerita dalam surah Al-Kahfi. Ayat 103 sampai 105. Siapa dia? Bila masuk dalam kubur, tengok kanan, kiri, belakang, depan, kosong amalan menghadap depan Allah. Tak ada langsung. Maya tak ada, puasa pun tak ada, haji pun tak ada. Tak ada segala-gala tak ada. Bila tengok kanan kiri kosong. Tak semaya ke atas dunia? Maya. Tak puasa ke atas dunia? Puasa. Tak zakat ke atas dunia? Zakat. Lepas tu dia jadi kosong ni. Jadi kosong ni. Rupa-rupanya maya dia tidak diterima di sisi Allah. Puasa dia tidak diterima di sisi Allah. Haji dia tidak diterima di sisi Allah. Kosong. Allah sebut, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut Muhammad ada di kalangan umat manusia ni, bila dia masuk dalam kubur, akhsarina a'mala, kosong amalan menghadap depan Allah. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya dia membiarkan sepanjang dia hidup sesat di atas dunia. Sebab itulah para jemaah sekalian, tiap kali mana kita solat, mulut kita tak berhenti lagi. Sejak daripada kita mula-mula solat dahulu sampai hari ni, mulut kita tak berhenti sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa kita ni tiap kali mana solat tu kita sebut, janganlah masuk di kalangan orang al-maghdubi alaihim. Janganlah masuk di kalangan orang yang dibenci di sisi Allah. Ad-dallin, dan orang yang disesatkan di sisi Allah. Siapa yang sesat ni? Kita kata, bila ustaz hidup atas dunia ni masuk ajaran sesat? Biasanya sesat, alim ulama sebut, pada 3 tempat. 3 tempat ni jangan pergi sesat dalam hidup. Yang pertama, biasa orang sesat kat mana? Sesat dalam keyakinan dengan Islam. Tak yakin dengan Islam. Orang Melayu kita ni, terutama orang Malaysia kita ni, lagi tua, lagi tak yakin dengan Islam. Lagi berumur, lagi berubah perangai dia dengan Islam. Hidup dia tak yakin dengan Islam. Jangan. Kita ni, biar lagi kita tua, lagi yakin dengan Islam. Lagi kita berumur, lagi kukuh kita dengan Islam. Bila kita tak yakin dengan Islam? Kerana kita hidup lama atas dunia, kita rasa kita hebat. Bila sampai satu peringkat, kita rasa bahawa Islam ni tak sesuai dalam hidup kita. Ada di kalangan kita begitu. Bila kita tak yakin, kita tanya, bila ustaz tak yakin? Bila kita pergi ke bank ni, pegawai bank tanya, Pakcik, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tu, mana hak untung dia tanya. Dia tak yakin dengan Islam. Padahal pegawai bank tu bagi tahu dah, ni cara Islam, ni cara konvensional. Ramai di kalangan kita tak yakin dengan cara Islam. Orang kita mana yakin? Kita tanya dia, tak hantar nak menghafal Quran ke? Dalam pendidikan, dalam soal pendidikan, kita tanya, tak hantar nak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Nak kerja benda, menghafal Quran Melaka, dia tanya. Kalau menghafal Quran, nak buat benda dalam hidup,
Kita kata dak, biar ada Quran dulu. Lepas pada ada Quran, nak belajar ilmu lain pun belajarlah. Tersebut demikian. Ada yang jawab. Saya pernah cerita pada jemaah sekalian. Sahabat saya, dia tanya seorang hamba Allah, kawan dia depan dia, "Anta nak menghafal Quran ke?" Dia tanya balik, "Ustaz nak suruh anak saya mati terbakar ke?" Dia tanya. Dia sampai peringkat demikian, tak yakinnya dengan Islam. Dia nampak kalau menghafal Quran mati terbakar. Gambaran dalam hidup dia sampai begitu. Dalam hidup, padahal besarnya nilai menghafal Quran ni. Dalam hidup ni bila ada Quran dalam dada, takkanlah orang ada Quran dalam dada ni Allah nak bakar dalam api neraka lagi. Besar dalam hidup ni sumber kejayaan. Hidup ni berjaya tak berjaya bila? Faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah. Orang yang berjaya dipeson neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Orang kita ramai mana belajar di sekolah. Saya nak sebut, ramai mana di kalangan kita belajar di sekolah ni, bila habis belajar, dia tak guna-guna pun ilmu yang dia belajar tersebut. Tak guna pun yang kita belajar. Dulu waktu mana belajar dulu, saya nak sebut, bukan saya nak nafi terus belajar ni, tidak, tapi nak sebutnya keutamaan dalam belajar. Belajar apa dia? Quran dulu. Ramai mana di kalangan kita Fatihah pun tak betul. Nak baca Fatihah pun tak boleh. Saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam tu. Lepas pada mengajar ni, orang mari air tawar ni. Mari air tawar ni. "Ustaz, tolong baca sikit air tawar ni." "Nak bagi pada siapa?" kata. "Nak bagi pada suami saya, Ustaz." Dia sebut. "Kenapa suami?" "Suami tak boleh jatuh imam, Ustaz." "Nak mayang jatuh imam pun tak boleh." Kita kata, "Kenapa?" "Fatihah pun tak betul." "Tak pernah pujuk ke belajar?" "Ustaz, pujuk suruh jatuh imam, tak berani." Lama-lama dia sebut pada saya, "Kamu sajalah jatuh imam." Dia sebut. Dia suruh kita pula jatuh imam. Dia sebut. Nak sebutnya tak boleh baca Quran. Ramai mana orang kita tak boleh baca Quran? Yang dia belajar, banyak mana kita belajar waktu mana kita muda dulu. Bila kita habis, kita tak guna-guna pun yang kita belajar. Habis masa je kita belajar demikian. Belajar sejarah, saya biasa sebut demikian. Belajar sejarah dulu, mengapa kan sejarah para mesuara. Habis belajar tak guna-guna pun para mesuara tersebut. Lah ni kita guna uping-iping senang. Nak sebutnya yang kita belajar kita tak guna. Yang kita kena guna kita tak belajar. Yang kita kena guna Al-Quran. Yang kita kena guna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak guna? Bila kita nak belajar? Tu dalam pendidikan. Orang kita politik Islam dia tak boleh terima. Politik Islam dia sebut, "Ustaz, jangan cerita politik suku, agama suku, Ustaz." Sampai lah ni pun ada lagi. Jangan sebut politik dalam masjid. Kotor dia sebut. Jangan sebut tentang politik. Kita jawab, politik ni terlibat dekat nak mati ni, tahu? Bila dekat nak mati ni, roh sampai di halqum ni, politik apa dia akan berlaku? Syaitan akan menyamah lalu arwah ayah kita. Ni roh sampai di halqum ni, syaitan menyamah. "Anakku, ni abah yang membesarkan kamu waktu mana kamu kecil. Abah besarkan kamu waktu mana kamu kecil dulu. Abah lah yang mengasuh kamu. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi." Abah mati dalam Yahudi. Abah mati dalam Yahudi. Ni hadis Barak bin Azib cerita tentang perkara demikian. Nak sebutnya syaitan menyamah menjadi arwah ayah. Bila sebut menyamah menjadi arwah ayah, Rasulullah sebut pada kita, Imam Malik kata apa dia? Bila kamu tengok orang dekat nak meninggal dunia, mulut kamu tu ajar pada dia sebut la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Bila kamu sebut la ilaha illallah, dia ada dua keadaan. Sama ada dia senyap ataupun dia ngiling pala. Bila dia ngiling pala, dia bukan ngiling pala pada kamu. Dia geleng pala tu, dia bukan geleng pala pada kamu. Dia geleng pala pada syaitan yang berada sebelah kamu. Di sebelah dia, saat mana kamu ajar dia sebut la ilaha illallah. Kita pula, bila kita ajar orang sebut la ilaha illallah, dia pun geleng kepala. Kita jangan sebut pula jahatnya dia ni. Dekat nak mati pun ngiling kepala lagi. Jangan. Bila dia ngiling kepala tu, Imam Malik kata dia sedang geleng kepala pada syaitan di sebelah dia. Syaitan disebut jangan mati dalam Islam. Ni abah yang membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dulu. Matilah dalam Yahudi. Abah mati dalam Yahudi. Bila kita cuba juga nak mengucap, dia datang sebelah kiri pula. Duduk sebelah kiri ni, buka baju ni, nyamar menjadi mak kita pula.
Mak kita ni buka baju ni, tunjuk buah dada. Anakku, buah dada inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Umi mati dalam Kristian, mak mati dalam Kristian, mak mati dalam Kristian. Kalau kamu nak sama, kamu nak sekali dengan mak, mati dalam Kristian. Ramai di kalangan kita ni paling tak mengucap, tak nak mengucap. Dan di Terengganu ni, di Kuala Terengganu ni, syaitan Kuala Terengganu dia tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan Kuala Terengganu ni dia tak sebut. Syaitan Kuala Neguh ni dia tak sebut mati dalam Kristian. Dia tak sebut. Kita tak kenal pun Yahudi. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Anakku, matilah kamu dalam Islam demokrat. Anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kamu dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni matilah gitu. Tu belum sebut lagi. Anakku, matilah kamu dalam Islam hadari gitu. Yang kita dengar Islam juga matilah gitu. Ramai mana di kalangan kita ni musing saat mana kita dekat nak menghadap depan Allah, tiba-tiba paling tumit kita daripada Islam. Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Saat mana kamu mati, biar benar-benar kamu seorang muslim. Sebab tu dalam banyak-banyak doa kita kena sebut ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni mulut kita ni jangan berhenti sebut. Baca doa ni. Di antara doa yang diajar oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca lagi doa apa dia? Doa lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni yang pertama. Yang kedua, kita sesat aman. Sesat dalam ibadah. Ramai di kalangan kita sesat dalam ibadah. Boleh jadi akidah kita kuat, tapi ibadah kita jadi hilang. Cuba kita perhati molek kita. Kita ni lagi tua lagi warak ke? Ke lagi tua lagi sama je hidup kita? Kita ni lagi beromoh hidup kita ni, lagi khusyuk ke semayang? Ke lagi beromoh hidup kita ni, sama je solat kita? Dalam hidup kita ni, lagi lama lagi kita nak baca Quran ke? Ke lagi lama dah hidup kita sibuk nak baca WhatsApp dalam hidup kita? Hidup kita ni, lagi lama kita ni lagi dekat dengan Allah ke? Ataupun lagi lama lagi jauh kita dengan Allah? Dalam hidup kita ni, lagi kita berusia lagi berebut sah yang pertama ke? Lagi berusia lagi jauh daripada sah pertama dalam hidup kita? Perhatikan kalau dalam hidup kita ni, semakin lama semakin dekat, tanda kita tak sesat dalam ibadah. Tapi kalau kita ni hidup lagi lama lagi jauh, semayang ni, kalau Tok Imam baca panjang-panjang, kita rasa nikmat. Sedapnya Tok Imam baca panjang-panjang, baca ni kita rasa nikmat sungguh pada diri kita. Itu tanda kita ni semakin hidup dekat dengan Allah. Tapi ada orang yang bila Tok Imam baca panjang je, nak marah lalu. Tok Imam, inna a'tayna je Tok Imam. Tak apa, inna anzalna dia sebut. Marah dia. Tak boleh, tak rasa selesa. Bila orang baca Quran je, panah je telinga. Ni sesat. Sesat dalam hidup. Biar kita ni semakin jangan bagi sesat. Dalam tak sesat kita, jaga solat. Solat kena jaga, supaya tak sesat dalam hidup. Yang kedua, dalam hidup kita ni, jangan bagi sesat apa dia? Baca Quran. Baca Quran jangan tinggal. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian kena baca Quran setiap hari sebanyak mana? Sebanyak kita makan. Makan berapa kali sehari? Makan 3 kali sehari. Baca Quran 3 kali sehari juga. Kenapa? Kita tanya kenapa? Apa beza di antara makan dengan yang disebut dengan kita baca Quran? Makan untuk jasad yang akan mati. Manakala kita baca Quran untuk roh yang akan terus hidup. Baca Quran, rajin baca Quran dalam hidup. Jangan malas baca Quran. Yang terbaik lagi, umur 60 tahun je, baca Quran sebanyak mana? 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari ni mesti kita khatam. Setiap hari 10 juzuk. Setiap hari 10 juzuk kita baca. Itu tanda kita bersiap sungguh nak menghadap depan Allah. Boleh buat pada diri kita. 10 juzuk sehari ni jadi amalan. Sebelum masuk waktu 1 juzuk,
Lepas masuk waktu 1 juz dalam hidup kita. Baca je Quran. Tak menyesal dengan kita baca Quran. Bila kita rajin baca Quran, umur 60 tahun dah. 60 tahun ni tak pergi mana dah dalam hidup. Nak pergi pejabat pun orang suruh balik dah. Dia panggil. Kita pergi pejabat, tak boleh masuk pejabat dah. Umur 60 tahun tak boleh masuk pejabat dah. Tak ada kerja dah. Nak tunggu umur 93 tahun masuk pejabat balik, dia panggil. Lambat lagi, dia panggil. Umur kita 60 tahun ni baca Quran je lah. Biar rajin baca Quran. Dalam diri kita ni Quran ni berterusan baca. Ada diri kita. 2. Yang ketiga, tolong belanjakan harta kita supaya kita tak sesat ni. Belanja harta kita untuk jalan agama. Semakin tua semakin sedekah. Semakin tua semakin infak dalam hidup kita ni. Bagi. Jangan simpan. Kalau simpan kita menyesal. Mula saat mana usia kita 60 tahun ni, usia confirm mati dia bagi. Umur 60 tahun je kita mula bagi dah harta benda kita. Jangan kita simpan, bagi pada anak-anak kita, bagi pada, sebab orang Malaysia kita ni bila dia tak bagi harta, dia tunggu mati. Lepas ada mati nanti bagilah, anak pandai bagi, dia suruh buat demikian. Di Malaysia kita ni dekat dengan 70 bilion harta orang Islam tak boleh diagihkan lagi. 70 bilion. Harta orang kafir ada 5 bilion, 75 bilion. 5 bilion orang kafir tak diagihkan lagi. 70 bilion harta orang Islam tak boleh diagih. Punca apa dia? Berebut. Bila kita meninggal dunia, anak-anak berebut nak pada harta benda. Nak berebut pada harta benda ni. Lagi mana tak selesai masalah harta pusaka kita ni, lagi itulah tak selesai kita dalam kubur. Tak selesai perhatian sekali. Saya nak sebut ni, jangan balah anak-anak, jangan berebut, jangan sampai balah adik-beradik, berebut harta pusaka. Tak siang kepada mak kita yang masuk dalam kubur, tak siang kepada ayah kita yang dah dalam kubur ni sendiri. Kita dok cari berebut harta pusaka ni. Harta bukan kita buat kerja pun, harta dia. Tapi sayangnya bila dia meninggal dunia, dia tak sempat nak agih. Satu kita ni, bila kita ada sekarang ni, mulai pada malam ni, para hanuskan agih terus harta ni. Bagi terus. Bagi. Untuk apa dia? Untuk kerja agama. Untuk kerja agama ni selesai terus pada diri kita ni sendiri. Kenapa kita agih untuk kerja agama dalam hidup kita ni? Sebegini kita agihkan pada diri kita. Nak suruh kita ni tak menyesal. Menghadap depan Allah kita tak menyesal. Dan kita kena ingat, bila kita bagi pada kerja-kerja Islam, ni anak dipahamkan ni, masjid ni nak buat tambahan untuk masuk bulan Ramadan ini sendiri. Tak tahu sempat ke tidak, tapi nak perlu lebih kurang 150,000 lagi. Nak perlu kita berebut bagi. Kalau kita pakai bagi, katakanlah ada seorang hamba Allah yang rezeki dia ada dah, dia simpan lama dah duit dia dalam simpanan, dia dengar je nak buat masjid lagi, nak buat tambahan masjid lagi. Berapa Ustaz? 150,000. Ambil saya seorang sudahlah. Ambil saya seorang, dia bagi dia seorang, pahala dia banyak mana yang dia dapat. Berebut di kalangan kita. Ni bahagian kita. Di akhirat nanti dia boleh tengok balik 150,000 dia tersebut. Tuan-tuan jangan ingat setiap kali mana kita bagi harta kita ni, kita bagi tu untuk yang kita bagi tu. Tak, kita bagi pada diri kita juga. Macam tuan-tuan ni, kita duduk dengar kuliah ni, mentah lagi lalu tabung derma. Bila tabung derma lalu, kebetulan dalam poket kita ni ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana orang masuk? Biasa orang kita ni masuk RM1, ambil RM1 masuk dalam tabung. RM50, kedai tom yang banyak lagi ni. Dia sebut demikian. Maknanya apa dia? Yang RM1 itulah kamu dapat balik di akhirat. Manakala yang RM50 kamu hilang. Rugi dalam hidup kita. Dalam hidup ni, lagi kita berusia, harta benda kita ada, bagi untuk Islam. Bagi untuk Islam. Dalam hidup kita ni, kerja-kerja Islam ni banyak. Cuba tanya orang yang buat kerja-kerja dakwah ini, orang buat kerja-kerja yang disebut dengan agama ni, banyak kerja yang perlukan dana. Bila perlu pada dana, kenapa kita tak tolong? Kenapa kita tak bantu? Ya nak buat sekolah agama, ya nak buat tahfiz, ya nak buat rumah anak yatim, ya nak buat rumah orang miskin. Banyak yang kita perlu. Tiba-tiba kita tak bagi, mati kita menyesal. Jangan simpan para miskin.
Bagi dalam hidup kita ni untuk keuntungan diri kita juga. Biar kita tukar daripada nilaian pahala, nilaian harta kepada nilaian pahala untuk kita nak pergi ke akhirat Allah. Ni dua. Yang ketiga, biasanya sesat dalam hidup ni, kat mana sesat kitanya? Ialah kita sesat dalam akhlak. Buruk akhlak. Bila masuk dalam kubur, tengok habis amalan kita kerana akhlak kita buruk. Akhlak buruk apa dia? Putus silaturahim. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa-siapa yang mati dalam keadaan dia putuskan silaturahim. Jangan harap dia boleh masuk syurga. Rasulullah ajar pada kita ni, kalau kita balas dengan orang, 3 hari je Rasulullah bagi. 3 hari je nak marah. Lepas 3 hari tu sambung balik. Rasulullah pesan demikian, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa silayalin yaltaqiyan fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Rasulullah sebut tak halal dalam hidup orang mukmin siapa-siapa yang berkelahi dengan orang lain lebih 3 hari 3 malam. Bila dia bertembung di antara satu sama lain tersebut, masing-masing memalingkan wajah. Orang ni paling sebelah sana, orang ni paling sebelah sini. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Rasulullah sebut orang yang terbaik yang berkelahi itu siapa yang memulakan bagi salam. Kita berjumpa je dengan dia, orang yang tak nak tegur kita, kita bagi salam, assalamualaikum. Dia tak nak jawab, dia paling tu kita berpaling jalan. Esok jumpa lagi, jumpa dia tu sebut terus assalamualaikum, dia paling dia ludah pula misal contoh. Nak marahnya pada kita biar 2 kali. Ini ulama-ulama sebut. Kemudian esok jumpa lagi, bagi salam, assalamualaikum. Dia sebut tu nak tunjuk marah sungguh dia. Habis peluang, habis untuk diri kamu dah bagi salam 3 kali dah pada dia. 3 kali dah kamu tak ada dosa dah pada diri kamu. Terlepaslah kamu bagi salam. Rasulullah pesan demikian 3 kali pada hari yang berbeza. Jangan pula lepas pada ni bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lesar dah saya dia. Jangan pada hari yang berbeza. Salam tu 3 kali, tiba-tiba dia tak jawab juga salam. Tu dosa dia dah, bukan dosa kita dah. Ini cara Islam nak suruh jaga air muka juga. Di kalangan kita ni ada buruk akhlak di kalangan kita. Apa dia? Mulut tak boleh nak jaga. Lagi kita berusia ni, lagi susah nak jaga mulut. Cakap benda-benda tak ada faedah. Lagi tua, lagi suka sibuk tanya siapa juara Gegar Waganza di sini. Tua-tua dah kita. Mari majlis-majlis yang tak baik, bawa tangan besar tu musing tangan dia. Sungguhnya dia. Jangan. Kita dah tua dah berumur dah dalam hidup kita. Tunjuk akhlak yang baik. Mula bercakap dengan yang baik, pakai pakaian ahli syurga. Mula wangi tubuh badan kita. Mula bersihkan gigi kita. Mula rapikan tubuh badan kita. Mula siapkan tubuh badan kita sampai orang nampak kita bila kita berjalan, kita sedang jalan ahli syurga Allah di atas muka bumi. Biar sampai peringkat demikian. Jangan balas dengan orang. Sambung silaturahim. Mulut kita jangan cakap lagi tentang dunia. Jangan sibuk tanya tentang dunia. Banyak cerita tentang akhirat. Panggil anak-anak kita. Anak-anak kita balik je, mulut kita sibuk tanya. Abah, kalau abah meninggal dunia, kamu nak ke bumi jenazah abah ni mana? Tanya anak-anak kita ni, anak-anak perempuan kita, kalau abah meninggal dunia, siapa nak mandi jenazah abah? Kalau Umi meninggal dunia, siapa nak sembahyang jenazah Umi? Siapa nak jadi tok imam? Bila meninggal dunia, siapa nak pakai kain kafan untuk Umi? Kita tanya anak-anak kita. Bila kita meninggal dunia, siapa yang nak tunggu atas kubur, duduk baca Quran atas kubur malam pertama? Malam kedua, siapa? Malam ketiga, siapa? Anak kita tanya, malam bah, malam tak sanggup, dia sebut mungkin. Malam ni tak sanggup. Kenapa malam? Dia tanya, kenapa malam? Kenapa malam ni kita sambung tahun depan pula lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan sikit umur kita dan Allah jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh lah insya-Allah. Mudah-mudahan hamba panjang dah sikit ni, cakap sejam 15 minit dah bercakap. Duduk tengok masing-masing duduk betul tulang belakang 7 kali dah tengok. 7 kali dah, jadi cukuplah malam ni. Kita boleh faham sikit je, biar kita jangan menyesal je. Biar semua yang hadir malam ni semua di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ni kita harap supaya kita dapat kedudukan kita begitu dan kita boleh faham lagu mana kita nak melalui saat-saat mendatang dalam hidup kita.
Jemaah sekalian, sebagaimana saya sebut sebentar tadi, saya minta supaya petugas-petugas mula bergerak lah. Tugas-tugas akan bawa beg warna hijau ni. Beg warna hijau ni bergerak untuk kita nak masjid ni perlu pada pembesaran sikit lagi. Jemaah-jemaah tengoklah, suasana kita nak tambah buat pembinaan sikit. Yang perlu lebih kurang 150,000 saja. 150,000 saja. Kalau malam ni kita dapat 150,000, selesailah masalah insya-Allah. Mudah-mudahan ada di kalangan kita yang pemurah sungguh. Kalau tak boleh bagi duit ringgit pun, kalau rasa lekat-lekat beg duit tu, ambil beg duit tu sombak belakang masuk. Mudah dia panggil demikian. Hamba ingat satu peristiwa yang berlaku ni sambil-sambil petugas-petugas bergerak ni di Puchun. Ni yang nak cerita jugalah. Ada satu surau dekat nak masuk bulan Ramadan ginilah, dalam 2-3 tahun yang sudah. Dianya surau tersebut waktu mana lepas asar, pengurusi dia umum melalui mikrofon ni, dia kata surau kita ni nak masuk bulan Ramadan rasa melimpah, tak muat. Dia kata kita nak buat awning yang sikit, kita perlu lebih kurang 70,000 ringgit. 70,000 je dia sebut demikian. Jadi siapa-siapa jemaah yang rasa dia nak bagi infak, dia kata bolehlah bagi pada saya mulai daripada sekarang ni. Pengurusi sebut demikian, kita nak buat awning. Bila dia buat ucapan tu selesai je, tiba-tiba ada seorang Cina tua apek, pakai seluar pendek, berdiri kat luar. Cina tu berdiri kat luar. Dia pun tanya, lepas pada jemaah ni keluar dia tanya, siapa yang buat pengumuman tadi? Dia siapa yang buat pengumuman tadi? Dia pun, pengurusi jawab, saya. Kenapa kamu buat pengumuman? Dia kata, kami nak buat awning, buat masjid ni dekat surau kami ni, nak buat tambahan. Lalu Cina tersebut dia kata, berapa perlu? Cina tua tu tanya, berapa perlu? 70,000 saja. 70,000 saja kah dia? 70,000 saja. Dia kata, mari rumah saya, mari AJK, mari rumah saya. Dia jemput pengurusi tu. Pengurusi tu pergi rumah dia. Dia pergi, dia kata, berapa perlu? 70,000. Betul ke 70,000? Betul, 70,000 cukup. Dia pun ambil cek, ditulis 70,000. Dia bagi cek tersebut 70,000. Pengurusi ni dapat je cek tu, balik tu telefon pada anak, ustaz, boleh tak kita ambil duit orang Cina ni nak buat awning ni? Kita nak buat awning ni, surau ni kita ambil duit daripada Cina ni, boleh tak kita ambil daripada dia ni? Anak kata boleh. Ke pengurusi tak nak? Kalau pengurusi tak nak, beri kamba, hamba terima tu. Sebut 70,000 ni bukannya sikit ni kata. Dia kata boleh je kita nak buat masjid, tak ada masalah pun. Kenapa Cina tu bagi? Dia kata bagi ni ada untuk dia. Untuk dia. Dia pun buat. Siap dia buat. Awning tu comel dah siap ni. Dia panggil Cina tu balik. Panggil apek tersebut. Dia kata, apek, mari tengok rumah dia dekat dengan surau tu. Dia pun tunjuk, cantik ni. Tengok, ni duit kamu lah yang bagi. Oh ya ke dia? Suka dia. Boleh tak saya nak suka sangat ni, saya nak jemput AJK surau ini semua datang rumah saya. Mau minum sikit dia sebut. Mau minum. Dia kata, minum tu minum arak ke? Tak dia sebut. Ni minum air halal dia sebut, air halal. Datang AJK ni datang. Tengah duduk minum air tu, dia tanya AJK sebut, tuan, dia sebut, bolehkah saya masuk Islam? Dia sebut. Saya sudah lama mau masuk Islam. Dia sebut. Saya sudah lama mau masuk Islam. AJK terkejut, terangan. Allah, dia sebut. Saya tinggal di sini sudah lama. Saya nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam. AJK kata boleh sekarang juga masuk Islam. Masuk Islam sekarang. Iya ke dia sebut? Saya mau masuk Islam sekarang. Dia pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Selang seminggu meninggal dunia. Seminggu ya. Allah pilih dia demikian. Jemaah sekalian, tapi jangan pula lepas benda ni tak bagi demo lah, takut mati seminggu lagi. Cuma kita minta supaya lepas pada ni kitanya Allah bagikan kelonggaran pada kita ni, rezeki-rezeki yang banyak. Dan hamba sebut dah tadi, tak akan hilang rezeki kita bila kita lagi banyak kita menginfak di jalan Allah SWT. Yang kedua jemaah sekalian, kat luar nanti ada kitab ni di antara kitab yang saya rasa penting sangat kalau jemaah ada ataupun nak dapatkan banyak-banyak sikit, bagi pada keluarga kita. Dalam ni ada satu doa yang Rasulullah SAW ajar pada Abu Hurairah.
Katanya Rasulullah, wahai Abu Hurairah, nak tak kalau aku ajar kepada kamu satu doa yang kalau sekiranya kamu baca doa ni saat mana kamu sakit, tiba-tiba kamu baca doa ni, kamu baca doa yang aku baca, yang aku ajar pada kamu ni, kamu sakit, kamu baring tidur, kemudian saat mana kamu tidur tu, kata Rasulullah sebut, kamu meninggal dunia lepas tersebut, tempat kamu dalam syurga, jasad kamu diharamkan daripada api neraka Allah. Abu Hurairah kata, apa dia Rasulullah? Ajar pada kami Rasulullah. Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ajar sahabat-sahabat doa ni sampailah pada guru saya waktu mana belajar kat Mesir dulu. Guru saya pula diajar. Dia kata, kamu baca doa ni. Dia kata, dia pun baca, kami ikut. Bila kami ikut je doa ni, baca doa ni, kemudian hujung tu dia kata, aku ijazahkan doa ini pada kami. Kami pun sebut, kami terimalah doa ini. Lalu dia suruh kita ajarlah. Ni malam ni hamba nak baca juga doa ni. Jemaah-jemaah sekalian, ikut doa yang saya baca ni, kemudian ikut doa ni, kemudian lepas pada ni hafal doa ni. Kalau boleh hafal lah, ataupun ajar pada keluarga kita. Bila habis je saya baca doa ni, saya akan sebut, saya ijazahkan doa ini pada jemaah yang hadir pada malam ni. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada yang saya baca doa ni. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih ala kulli halin Allahu akbar kabira kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin Allahumma in kunta amradtani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah sekalian. Kitab ni saya karang sebelum pilihan raya. Tak sempat nak dan tak sempat nak hurai dalam radio IKIM. Lepas pada pilihan raya tu, terus tak boleh nak mengajar dah dalam radio IKIM. Kerana kajian baru ni takut mati sikit dia panggil. Jadi oleh kerana demikian, jadi saya tak sempat nak hurai terhadap kitab ni. Dalam kitab ni ada 3 bab yang penting. Bila kita hidup ni, kita nak buat apa dia amalan. Bila kita mati, mengejut macam mana. Ataupun yang kedua, bila kita tahu kita nak mati dah, dekat nak mati dah, nak buat benda apa pada diri kita ni. Ada dua tiga benda yang kita kena baca, kita ikut turutan dia tersebut. Yang ketiganya, bila kita ziarah orang sakit, kita nak buat lagu mana? Nak suruh dia mati dalam keadaan yang husnul khatimah dulu. Jadi saya karang kitab ni lah. Ringkas je kitab ni. Kalau ada jemaah-jemaah yang ustaz-ustaz yang boleh mengajar di masjid, ajarlah. Ada selain daripada kitab ni, saya karang lagi kitab Malam Pertama di Barzakh. Saya karang lagi kitab Teman di Barzakh. Saya karang kitab Khabar daripada Barzakh. Ada kat luar nantilah. Kitab ni saya karang ni kerana saya bangunkan sekolah. Saya bangun sekolah, saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Yang saya ambil anak-anak yatim orang miskin. Kemudian kita tanggung mereka belajar tersebut. Seorang-seorang mereka tersebut sebanyak RM3,500 kita tanggung setahun mereka belajar tersebut. Jadi pelajar-pelajar sekarang ni ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar. Setiap bulan saya perlu kos yang besar untuk nak menanggung anak-anak ni, pelajar-pelajar yang ramai ini sendiri. Saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Pahang, saya bangunkan di
di Pulau Langkawi. Di Terengganu ni tak ada lagi dah. Setakat ni ada 2-3 orang sahabat-sahabat tunjuk untuk nak bangunkan sekolah tahfiz. Kalau Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, kita bangun. Mudah-mudahan di Terengganu ni insya-Allah. Biar ada juga benda-benda yang baik sedemikian rupa. Anak-anak ni sendiri. Saya bangun satu lagi di selatan Thailand. Di selatan Thailand di Jala tu. Di Jala ni asalnya anak-anak yatim piatu tu 22 orang je. Sekarang ada 500 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya kena hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai mereka belajar ni sendiri. Lagu mana kita buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud, baca doa. Tahajud tu mereka sujud doa pada Allah. Dan malam-malam mereka berdoa tersebut, akhirnya mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Dan kuat ilmu sihir ni. Ada kes yang berlaku tu, saya bagi minum air madu, dia muntah. Muntah tu keluar cacing-cacing warna putih ni, satu beg plastik merah tu. Orang kita kuat ilmu sihir, badi sihir di kalangan kita ni pun boleh tahan juga. Kita ni pula bila kena sihir, kita tak ada arah nak buat. Kita pergi report polis. Sebut ada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga, katanya pun. Tak ada undang-undang di Malaysia kita ni dalam bab sihir. Dan kita guna madu ni untuk memudahkan pada kita sembuh daripada penyakit-penyakit yang dideritai di kalangan kita ni sendiri. Saya sendiri pernah batu karang sekali. Minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Rasulullah suruh kita ni amalkan madu, minum madu setiap masa, setiap ketika. Ini cara Rasulullah ajar. Kita ni duk biasa minum air teh, minum air Nescafe, air Milo, tapi kita tak pernah nak minum air madu. Air madu ni Rasulullah kata, siapa-siapa yang nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Kita ambil madu tu campur dengan air suam, kemudian letak dalam peti ais. Sejuk je air tu, hidang balik pada keluarga kita. Minum, rasa nikmat tak terkata. Sedapnya Allah jadikan dengan air tersebut. Cuba kita buat amalan lah pada kita. Madu tu ada yang tak boleh nak makan direct. Saya campurkan dengan kapsul. Saya campurkan minyak zaitun dengan minyak habatus sauda. Saya baca ayat Quran, bentuk dan bentuk kapsul. Ada yang makan kapsul tu, dia buat amalan makan kapsul, alhamdulillah pulih dia. Banyaklah penyakit. Ada yang tak boleh bangun 2 tahun dah. Dia makan kapsul tu seminggu, alhamdulillah bangun, boleh berjalan. Dia mari orang Kelantan. Dia mari tu dia beli 6 botol tu. Nak sebutnya Allah bagi kelebihan dengan cara demikian. Ada yang kena kanser teruk, dia makan, dia kata jadi ringan. Alhamdulillah Allah pulihkan daripada penyakit yang diderita itu semua. Ini kelebihan lah. Orang lelaki cuba buat amalan, makan 3 biji pagi, 3 biji malam. Buat demikian, InsyaAllah kita akan rasa kelainan pada diri kita di sini. Kat luar nanti jemaah sekalian, kalau tak boleh juga yang lain tu, tolong ambil pamphlet ni lah, pamphlet tanggungan makanan. Kalau jemaah-jemaah ada rezeki, jemaah-jemaah pergi ke bank tu, kemudian pergi diri depan mesin bank tu, mayang sunat istiqarah dulu sana kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Ni pamphlet yang ada ni pakat-pakat bagilah. Mudah-mudahan di kalangan kitanya Allah panjangkan lagi rezeki-rezeki kita. Niat untuk mak kita, niat untuk mula ayah kita, arwah ayah kita dan sebagainya. Niat untuk mereka-mereka ni, mudah-mudahan Allah panjangkan lagi rezeki dan hidup kita. Yang akhir sekali, insya-Allah jemaah sekalian ambil pamphlet kat luar ni. Hamba nak pergi cadang, nak pergi ke Andalusia, nak pergi ke 3 buah negara pada 21 hari bulan 3 nanti. Sebulan lagi lah, lebih kurang sebulan lagi ni. Kalau jemaah-jemaah yang rasa nak pergi 3 negara ni bersama dengan saya, yang pernah dah pergi tempat lain, dia pergi dah ke Mekah, dia pergi dah buat umrah, buat haji dan sebagainya, duit ada lagi nak pergi jalan nak tengok Andalusia lagu mana. Di Andalusia ni 3 buah negara, Morocco, Portugal dan juga Spain. InsyaAllah nak pergi 21 hari bulan. Dan jemaah-jemaah yang ada kelapangan rezeki boleh berhubung teruslah dengan Mirmah Travel ni untuk siapa-siapa yang nak pergi bersama dalam ziarah ini sendiri, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi ya Allah, kami datang dalam keadaan dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Izinkan saat mana kami keluar daripada rumah kamu ini ya Allah, kamu leburkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa sesama kami ini ya Allah penyebab kepada penyembuh penyakit yang dideritai itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang dililit hutang piutang yang banyak ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan bagaimana untuk menyelesaikan hutang piutang itu ya Allah. Ya Allah, kamulah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam setiap hati-hati sesama kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah niat yang baik itu kebaikan yang bertambah untuk mereka ya Allah. Kamu tutupkanlah niat yang buruk itu ya Allah, agar jalan buruk itu ditutup dalam hidup mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu pada kamu ya Allah. Betapa kami seringkali diuji dengan ujian-ujian yang banyak dalam hidup ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar ditabahkan hati kami ya Allah, dikuatkan kekuatan iman kami ya Allah. Kamu jadikanlah kekuatan kami berterusan dalam kami mengharungi ujian-ujian hidup ini ya Allah, sehingga sampai saat roh kami sampai di kerongkongan nanti ya Allah, kamu izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Ya Allah, di kala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Di saat mana mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjih tu badan kami itu ya Allah. Jadikanlah saat dikeringkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu keringkanlah dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Di saat mana mula kami dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami mula diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah. Ia akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami nanti ya Allah, anak-anak yang akan duduk dan mengiringi turunnya jenazah kami ke liang lahat nanti ya Allah. Sebagaimana kami pernah sambut mereka di saat kelahiran mereka dahulu ya Allah, jadikanlah mereka yang menyambut kedatangan jenazah kami ke barzah itu ya Allah. Di saat mana kami dihadapkan muka ke kiblat nanti ya Allah, di saat mana berbaunya tanah di hadapan muka kami nanti ya Allah, di saat mana kubur kami menjadi sunyi ya Allah, kedengaran tanah-tanah yang mula turun nanti ya Allah, kamu jadikan kubur kami mewangi ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Kami takut dan kami bimbang di saat itu ya Allah. Kami takut dan kami bimbang di saat itu ya Allah. Di saat mana kami mula menyendiri nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh ya Allah untuk diri kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah bibir-bibir kami ya Allah untuk kami menjawab setiap pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu ya Allah. Lapangkanlah kubur kami ya Allah, senangkanlah kami melalui saat itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, arwah pasangan hidup kami yang meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah, arwah anak-anak kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu saat kami disuap ke bibir kami dengan tangannya itu ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat tangannya membelai tubuh badan kami ini ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui
Betapa rindunya kami pada mereka saat-saat sebegini ya Allah. Jadikanlah kubur mereka itu ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka saat ini ya Allah di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, tidakkah kamu berjanji melalui Nabi kamu, doa-doa anak yang saleh tidak akan ditolak di sisi kamu ya Allah. Jadikanlah doa kami ini doa anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah kubur arwah ya kami itu lapang ya Allah. Belah kasihanlah pada mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Jadikanlah mereka di kalangan hamba kami yang saleh ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah kedudukan mereka ya Allah bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami dahulu ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu ya Allah saat ibu kami memanggil-manggil nama kami ya Allah. Kami pernah membatukan diri kami ya Allah, memalingkan jasad kami ya Allah saat ibu kami memanggil nama kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu ya Allah. Kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami sering kali memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Di atas dahi ini ya Allah, ibu kami mengucup dahi kami ya Allah. Di pipi kanan kiri kami ya Allah, ibu kami memeluk dan mencium badan kami ini ya Allah. Saat mana kami demam ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami ya Allah. Ibu kami ya Allah berhutang keliling pinggang untuk membesarkan kami ini ya Allah. Ibu kami yang penuh dengan kesukaran dan kesusahan itu ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan hidup kami seringkali berantakan ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan hati-hati kami menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah? Kerana dosa-dosa itukah ya Allah? Kerana dosa itukah ya Allah? Ya Allah, ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, sekecil mana pun kami ini ya Allah, segunung mana pun dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, sejijik mana pun kami ini ya Allah, sekotor mana pun kami ini dengan dosa-dosa kami ini ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali kepada kamulah yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ini ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bangkit bersama dengan Nabi dan para awliya salihin ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badan itu ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk kami meletakkan kepada kami di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu di dalam syurga Firdaus nanti ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.